saya Muhammad Ani Naufal bin Muhammad Mazni. Umur saya 20. Saya masuk pada 2018 awal tahun. Setahun lebih belajar di sini. Banyak pengalaman saya dapat daripada lecturer dekat sini. Belajar macam mana cara masak daripada A hingga ke Z. So saya pilih masak sebab masak ni saya tengok kusyuk kan, belajar benda-benda baru ni. Sebab saya belajar masak pun daripada saya form 1 lagi Teori tak sangat sebab banyak bidang kemahiran je. Sebab kita orang belajar lebih dalam masak apa semua. So kemudahan apa semua mudahlah kiranya. Terima kasih kepada timbalan pengarah apa semua sebab bagi kepercayaan kepada saya. Dan saya terima kasih kepada Puan Faz, Puan L yang mengajar saya daripada A hingga ke Z. Kiranya bagi saya peluang untuk first saya masuk sini, daripada saya belajar sampai praktikal dan sampai habis sekarang. Sebenarnya kita tahu bahawa pelajar-pelajar Politeknik dan College Community ini mereka didedahkan dengan 50 hingga 70% elemen kemahiran semasa proses pembelajaran mereka. Jadi dengan sedemikian bahawa kita dapati bahawa kemahiran-kemahiran yang diperolehi semasa di institusi ini sememangnya dapat memberi kebaikan kepada mereka di mana latihan-latihan yang bersesuaian dengan kehendak industri. Dan di samping itu juga program yang kita laksanakan seperti program work-based learning di mana kerjasama dengan pihak industri, sebahagian daripada tempoh pengajiannya akan berlaku di industri. Yang ini adalah merupakan satu program yang kita rasa ianya mencapai keperluan industri itu sendiri. Dan juga beberapa program lain seperti structured internship program di mana pelajar-pelajar politeknik dan college community adalah merupakan konten dia mewajibkan pelajar-pelajar semasa dia itu adalah melalui proses internship di industri dan sebagainya. Jadi pengalaman yang diperolehi semasa pembelajaran ini telah memberi suatu kelebihan kepada mereka. Dan dia juga adalah pembelajaran juga ada academic incline, maksudnya boleh menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, memandangkan semua program kita melalui pengiktirafan dan iktirafkan oleh MQA. Jadi tidak ada masalah untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, sama ada di peringkat diploma bagi sijil college community ataupun di peringkat sarjana bagi pelajar-pelajar diploma. Program-program yang kita laksanakan itu dengan hubungan kerjasama dengan pihak industri yang begitu baik, di mana program-program kita, kurikulum kita adalah mendapat maklum balas dan juga input daripada pihak industri bagi memastikan bahawa kita punya gap di antara pembekal dan juga pihak industri yang menerima itu adalah dapat kita kurangkan. Jadi alhamdulillah sehingga kini kita mendapat komen yang begitu positif lah daripada pihak industri bahawa pelajar-pelajar politeknik dan college community ini apabila mereka bekerja dengan sedikit maknanya bimbingan sahaja mereka telah boleh melaksanakan tugas yang diamanahkan. Di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi ini, mungkin satu peringkat dulu kita melihat bahawa masyarakat melihat program TVET ini adalah merupakan pilihan kedua bagi pelajar-pelajar yang tidak begitu cemerlang, dan ini adalah cabaran kita untuk mengubah persepsi masyarakat supaya meletakkan bahawa aliran TVET ini adalah merupakan salah satu daripada option pilihan kepada mereka dan menunjukkan bahawa kejayaan yang diperolehi daripada mereka yang telah pun mencuburi bidang TVET. Jadi kita berharapkan bahawa kerjasama dengan pihak industri dengan institusi-institusi lain akan dapat mempertingkatkan elemen-elemen yang ini, dan di mana cabaran yang kita hadapi ini dapat kita kurangkan dengan hubungan kerjasama semua pihak lah.
Majlis Penasihat Industri ini telah pun diwujudkan sejak tahun 2008 lagi untuk tujuannya untuk mendapatkan input daripada pihak industri terhadap keperluan-keperluan industri itu sendiri. Jadi di mana Majlis Penasihat Industri adalah merupakan penghubung di antara jabatan, institusi dan juga dengan pihak industri. Pada masa ini kita dapat melibatkan 17 peneraju industri daripada pertubuhan-pertubuhan itu sendiri, dan dengan kata lain bahawa penglibatan industri dalam AIC ini agak besar dan juga signifikan lah dengan keperluan kita. Dan kita harapkan bahawa dengan adanya keperluan-keperluan dan juga input-input yang diberikan oleh pihak industri kepada jabatan melalui Majlis Penasihat Industri ini akan dapat kita tambah baikkan program-program kita selaras dengan keperluan pihak industri. Kita sedia maklumlah, kita sekarang berusahalah untuk memberi gambaran yang lebih meluas dan juga positif kepada masyarakat kita supaya melihat TVET ini adalah merupakan satu peluang. Bukanlah kita maksudnya kita nak bersaing dengan lain, dan ini adalah bukanlah pilihan ketiga lah untuk pelajar-pelajar yang kurang pencapaian akademiknya, tapi sebenarnya ia merupakan satu alternatif, satu laluan yang boleh memberi jaminan masa hadapan. Dan kita lihat di sinilah berbanding dengan program-program lain, program TVET khususnya di Politeknik dan Kolej Komuniti telah membuktikan bahawa keboleh kerjaan ataupun keboleh pasaran pelajar-pelajar ataupun graduat kita ini memang sangat tinggi tiap-tiap tahun. Kadang ramai orang bertanya tentang apa beza Kolej Komuniti dengan institusi latihan kemahiran awam yang lain, di mana kita di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dari segi akreditasi adalah daripada MQA. Mana apabila daripada MQA ni dari segi peluang untuk mereka bekerja di industri dan dari segi peluang untuk sambung belajar. Dan kalau kita tengok di sebelah satu pihak lagi, mereka ni adalah diakreditasi oleh Jabatan Kemahiran, Pemenang Kemahiran, dan dianugerahkan dengan CJ Kemahiran Malaysia lah. Itu yang beza lah antara Politeknik, Kolej Komuniti dan juga institusi latihan kemahiran awam yang lain. Secara dasarnya bahawa mereka ni dilatih adalah untuk diberikan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri di luar sana lah. Sebab itulah dalam kita punya kurikulum, satu semester mereka ni mesti menjalani latihan industri selama satu semester. Mana sekarang tempohnya adalah 4 bulan lah. 4 bulan mereka akan berada di industri. Itu secara umum lah tentang Kolej Komuniti, di mana Kolej Komuniti Selayang adalah salah sebuah daripada 104 buah Kolej Komuniti yang ada di Malaysia sekarang ni. Cabaran memang banyak, tapi dari situ bila kita rasa sifat sayang, kasih sayang, sebab kita tahu pelajar-pelajar ni dia akan ingat kita. Dia akan ingat di mana kita pergi, dia still hormat kita, dengan dia remember kita, ingat nama kita, Puan, saya ingat Puan mengajar. So rasa puas hati bila kita tengok pelajar-pelajar kita lepas habis belajar ada peluang kerja. Yang tu yang saya inginkan daripada saya tahu bahawa untuk peluang OKU ni mendapat peluang pekerjaan, saya nampak daripada mula saya mengajar OKU susah nak dapat. Masa tu industri pun tak nampak lagi pada mula 2001. Ada yang mencederakan diri. Kadang-kadang kita minta, bila kita interview, kita minta parents beritahu dalam kita ada borang kesihatan. Kadang parents tak mengisytiharkan itu. Bila temuduga, kami bagi taklimat kepada ibu bapa bahawa kena jujur, sebab bidang kami menggunakan pisau, dia akan membahayakan diri dia dan rakan-rakan yang lain. Bidang TVET ni banyak sekali membantu, sebab kita tahu untuk kemahiran lain mereka tak ada. Mereka ada kemahiran hand skill, work skill. Sebab kata budak OKU kita nampak boleh buat art dalam barista. So ada juga dah menjadi pengurus manager on duty di salah sebuah syarikat kopi terkenal di Bangsa. Dan Najib juga bekerja sebagai supervisor di salah sebuah hotel dalam bidang pengemasan. So kita nampak ada menjurus ke keusahawanan, ada menjurus kepada bidang kemahiran yang mereka belajar daripada sekolah. Bila sekolah dah nampak Kolej Komuniti berjaya, so ramai dah mula dah ke arah vocational.
Dulu kita nampak dasar bawah saja di sekolah. Okay, dia macam tak strong. Bila dia nampak peluang, makin sebab kita peluang dulu hanya tertumpuk pada masalah pendengaran. Sekarang bermula 2009 bila College Community memulakan untuk mengambil pada pelajar bermasalah pembelajaran, dan kolej-kolej lain dah mula ambil, kolej swasta pun dah start. Bila nampak ada peluang sebenarnya. Cuma atas faktor sokongan keluarga, kami melatih dan memberi sedaya upaya untuk pastikan mereka ni berdikari, boleh menguruskan diri mereka. Kalau yang akhir sekali adalah sokongan pada ibu bapa lah untuk mempercayai kebolehan anak mereka.